Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni kalau anda bangun anda tengok market Bitcoin dah cecah 21k USD dollar per coin. So apakah yang berlaku dan adakah kita tak expectkan ini berlaku? Macam kan di live semalam tu dah terangkan ini boleh berlaku dan yang penting kita perlu break dulu level-level yang kuartal untuk melakukan lagi kenaikan. Tapi apapun pump ini hanyalah nampak sebagai hanya short pump ataupun sebagai bull trap seperti mana bulan lepas atau bulan satu lagi kita akan tunjukkan apa yang berlaku ikutkan Sapina tengok tu hari-hari dan tengok live memang dah ada puncak tu kita akan tengok kan. So guys, tak apa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku. Kemudian kita akan tengok ke chart adakah kenaikan ni nak stop sampai mana, kat mana level dia dan apakah yang perlu kita tengok untuk breakout ini. So guys, inilah coin market cap. Kita akan tengok current total market berada di mana. Current total market berada di, tu akan zoom in sikit. Kita tengok total market berada di mana. Total market berada di 956 bilion. So ikutkan malam tadi masa secara live kita tengok 920 bilion. Tu minit ada peningkatan almost dalam 20 ke hampir 60, almost dalam 36 bilion peningkatan untuk malam tadi dan volume hampir 60 bilion. BTC dominan meningkat daripada 42 ke 43.2. So ini kenaikan semalam mostly kita tengok lebih kepada kenaikan di Bitcoin. So tengok secara summary semalam total market increase banyak 3.86% dengan volume 1.87. So tak banyak pun berlaku peningkatan tapi apa ikut malam tadi negatif adapun persentage ni adalah quarter rate. Tu untuk pagi ni kita tengok current time iaitu 6 hampir 6.50 1.87% peningkatan untuk dalam tempoh 24 hours. So walaupun candle hari ni belum complete lagi, baru 6.50, kita ada dalam 1 jam 10 minit lagi untuk close ke daily hari Khamis iaitu pukul 8 pagi nanti. So total market dominant Bitcoin dominasi market ataupun percentage dominasi market Bitcoin adalah 0.76. So apa yang trending untuk semalam ikutkan semalam Bitcoin. So pagi ni kita tengok ikutkan malam tadi secara live kita tengok Bitcoin 4%. So pagi ni kita tengok Ethereum 4.18, Shiba Inu 8.17, yang kuartal Terra Luna Classic 1.29. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 21.6 hampir 22k iaitu dengan kenaikan dalam tempoh 24 hours adalah 5.44% dengan weekly 14.3%. So Ethereum 1.2k iaitu 1228k per Ethereum dengan kenaikan tempoh 24 hours adalah 3.67, weekly hampir 20% iaitu 19.4. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok BNB 1%, SRP hampir 3%, Cardano 2.6, 2.7, Solana hampir 4.3, Dogecoin hampir 2.4, Polkadot 4%. So lain-lain altcoin kita tengoklah Shiba Inu 9%. So 13 sebablah Shiba Inu ni nanti bercakap kita berada di support dan resistance yang di bawah tu, kita breakout di atas, itu dah breakout pun mostly kita tengok dah ada berlaku sikit rebound dan adakah berlaku kenaikan. So kalau tengok mungkin boleh tengok untuk pagi ni tengok apa yang berlaku di Shiba Inu. So guys, tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke chart kita iaitu di Bitcoin. So apa yang berlaku di hari ni? So kalau anda bangun pagi ni, inilah pergerakan Bitcoin di 4 hours. Kita tengok ada kenaikan di Bitcoin iaitu kita breakout. Macam cakap dalam sebelum ni, apa-apa saja trendline yang valid sekian jetas kali ketiga adalah seperti akan berlaku breakout. 1, 2 dan 3 dah pun breakout. Cuma breakout ni so, biasa-biasa saja. So apa breakout ni adalah nampak sebagai bull trap. Kenapa? Ikutkan volume, kita akan on volume, ada tak volume. So volume sedikit tinggi kat sini, lama kawasan ni, so ada sedikit kenaikan. So ini ada push, sebab tu kita nampak candle hijau ni. Ikutkan kita tengok candle hijau ni, ada candle yang kota naik banyak lah. Sebab apa? Kita ada volume dua candle. So pada first breakout, second breakout, 3 breakout ni kita nampak kuartal volume yang tinggi. So volume tinggi sampai mana? Ada possibility kita nampak whale hanya bermain price saja untuk push pump dan kena untuk trigger balik for more buy tu. So jangan bagi Zul sarankan untuk anda personally invest, personally macam mana advice personally advice lah bagi Zul, pendapat Zul jangan buy sebab apa nampak sebagai bull trap. Kenapa? Tengok di 4 hours kita nampak inilah RSI dah pun berada di overbought, stock RSI pun berada di overbought, dan kita nampak di daily sendiri pun, di daily sebenarnya
stok RSI kita dah pun berada di overbought dan kita punya RSI di kawasan 50. So meaning RSI kita below 50, meaning kita nampak price tu adalah mostly perjalanan adalah menuju ke bawah dan stok RSI momentum untuk naik tu dah tak ada. So meaning sebaiknya biru close orange ni kita akan nampak ada good momentum untuk dia drop ke bawah. So apapun itulah untuk daily. Kita tengok macam ni, daily dah possible kita ada kawasan ni. So yang penting level untuk di break adalah kawasan 23 iaitu line kuning ni around 23k. Break ini barulah kita akan nampak at least kita ada opportunity untuk sampai 26 dan 29. So apapun pergerakan ini lebih kurang sama saja. Kita tunggu up sikit. Kita tengok pergerakan ini, maknanya pergerakan ni siapa yang tengok live adalah sama saja seperti mana pergerakan di atas ni. Kita ada triangle, kemudian kita breakout. So adakah price itu akan buat exactly macam seperti mana bulan 6 itu? Adakah berlaku ini? Sebab apa? Ini kita tengok kita ada sideways, triangle, kita expected dan drop bawah, tapi dia fall breakout ke atas, tak berjaya break kita punya level yang penting, kemudian dia drop ke support, kemudian ikutkan sini kita tengok kan. Bitcoin drop ke support, kemudian return ke resistance dan tak berjaya break resistance. So apa yang nak tengok kat sini iaitu yang break level ini. Kita tengok level ini, kemudian price swing low to swing high, kita ada support dekat sini, inilah support. Kemudian kita akan tengok resistance ni pula, swing high to swing low ni kita akan ada resistance, dan sekiranya resistance ini gagal, so inilah potential. So meaning siapa nak ambil quarter short position boleh consider guna yang ni. Kita nampak macam mana price itu sampai di kawasan ini, gagal breakout, berlaku rejection, another one more time sampai kawasan ini gagal, meaning kita nampak terus drop ke bawah. So adakah itu boleh berlaku? Yes, possible. Kita boleh nampak pergerakan yang lebih kurang sama dan ikutkan bulan ni dan bulan lepas pun sama juga. Kita expectationkan untuk TPI data ataupun inflation rate kita akan tinggi, interest rate akan tinggi bila Fed meeting nanti 25 dan 26. So melihat apa tengok sebelum 25 26 tu kita akan ada fake pump, kemudian kita akan drop sikit, temulah pergerakan seperti mana yang tunjuk tadi. Kemudian nanti sebelum 2-3 hari sebelum Fed meeting, meaning sebelum 2-3 hari pun maknanya kita dah dapat data pun ada dah soalan-soalan bocor. Yang kita tengok TPI akan tinggi, inflation akan tinggi, sebenarnya berlaku, dia akan mula start drop, kemudian bila news ataupun Fed release saja berapa data CPI and isi kuartal berapa inflation rate dan interest akan dinaikkan, meaning kita tengok ada huge drop. So huge drop tu sampai mana? Mostly kita tengok ni price target point breaking lah sampai di 13k, tapi mostly kita tengok ada lagi downtrend ke bawah ni, mostly kita tengok adalah yang kita nampak di kawasan 14k adalah most likely akan berlaku. Sebab apa? 14k adalah kita punya point higher low tahun 2017, di mana point 14k ni adalah point daripada all time high dia 20k. Kita letakkan garisan di 20k dan 14k, dapat satu bulan bullish trend line, di mana sebaik saja kita break bullish trend line tu, kita terus buat kuartal bull market iaitu tahun 2017. Tu ingat inilah kuartal pentingnya untuk kita tengok 14k. So ini adalah positif. Kita tak sini FOMO, jangan FOMO lagi. Siapa yang cakap tu, siapa yang masih baru, anda boleh buy di kawasan 20k, dan kalau anda boleh kata enjoy and profit sikit. Tapi macam cakap, at least 23 ni anda dah boleh exit market. Adakah boleh sampai ngam-ngam kawasan ni? Tak pasti, tapi inilah level penting. 23 perlu kita break up sebelum kita nak tengok another momentum untuk naik atas. Tu apapun inilah kata kalau mau seperti lah for breakout, tu apapun dalam market boleh terjadi. Market tak seperti ni jadi sebiji macam ini. Mungkin kali ni kita breakout naik atas sikit sampai 26 barulah kita berlaku rejection. Itu boleh berlaku. Tu apapun untuk short term tu tak buat sebarang pembelian lagi. Tu akan holding segala tu punya dana dan juga doho saja apa yang ada dulu, sebab apa tu tak tambah lagi. Tu more likely tu akan buy di kawasan 14k dan 10k. Sekiranya Bitcoin jatuh, barulah tu akan invest untuk long term untuk Bitcoin dan Ethereum. So itulah di Bitcoin. So kita tengok sikit di Ethereum, apa yang berlaku di Ethereum. So Ethereum sama juga, kita expect malam berlaku juga sama pergi Bitcoin berada di kawasan ni. Adakah ada breakout? Yes, ada breakout. Ada breakout pun kita ada boleh monitor lagi kita punya resistance. Sebab apa? Sekiranya aku dengar Ethereum berjaya break ini, break level ini, so next support ialah berada di kawasan almost 14k di kawasan bawah ni. So 14k ni apa? Bukan 14k, 1.4k. 1.4k USD dollar adalah 1400 USD dollar adalah all time high masa 2017. Kalau Bitcoin di kawasan hampir 19.6, Ethereum berada di 1.4k USD dollar. So meaning sekiranya ada kenaikan ni, inilah point yang perlu Ethereum break dulu kalau nak tengok lagi kenaikan. So meaning ada possibility untuk naik kawasan ni, breakout, dan kena nampak untuk kita ada bear flag ni. So bear flag ni adalah point of breaking, dia adalah lebih, tengoklah point of breaking ni, point of breaking kalau kita tengok macam mana
daripada measurement point breaking kita nampak price itu akan menuju ke kawasan kita punya strong resistance iaitu 830. So itulah yang Ethereum boleh berlaku dan keadaan di Bitcoin walaupun tu tak beli. So kalau anda yang boleh short term, biasa salah boleh dah beli bawah, consider nanti boleh nak ambil pre-fee pun ikutkan Bitcoin currently berada di major resistance. Adakah dia boleh breakout ni? Nampak gaya macam boleh breakout, tapi apapun kita tengok at least yang penting kita expect 2.23 boleh sampai kawasan ni dan boleh berlaku sedikit kuarter kejatuhan. Kalau dia breakout ni good. Sebab apa? Breakout ni kita nampak price tu boleh pergi ke 26k. So adakah tu akan buy di kawasan 23? Tak buy. Sebab apa? Tu hanya layan saja. Meaning kalau berlaku kenaikan ni, ini meaning tu punya portfolio loss position ataupun loss amount tu akan kembali balik, value tu akan datang balik. Sebab apa? Currently zone loss banyak dalam 70%. So 70% kalau dia melakukan peningkatan ni, meaning tu punya loss tu semakin berkurangan. So biarkan saja untuk quarter buy lagi untuk long term, tu takkan buy lagi untuk kali, tu akan tunggu at least dalam 13k ada 10k ataupun tu akan tunggu untuk macam tu terangkan malam tadi, iaitu di mana kita akan tengok position all in. Macam mana nak tengok position all in, anda dah terangkan secara live malam tadi, anda boleh tengok dulu. Mungkin ada, kalau ada request anda yang mungkin terlepas tak nak tengok panjang-panjang, anda boleh type di ruangan bawah, type di ruangan komen di bawah. Dan untuk tengok kat manakah position all in, nanti tu akan tunjukkan untuk net quarter review, iaitu hari Sabtu. So hari Sabtu pagi besok lah. So guys, itu untuk di Bitcoin. So lagi kita tengok di Ethereum sikit. Di Shiba Inu, apa yang berlaku di Shiba Inu ni, naik sampai 8%. Tu Shiba Inu itu kita akan tengok Shiba Inu kita berada support resistance, dah break resistance itu. Kita tengok yang ni Shiba Inu. So inilah Shiba Inu. So sebelum ni tu ada monitor, iaitu kita berada di kawasan ni support dan resistance. Tu nampak ni support dan resistance. Tu still lagi untuk tengok, kalau nak tengok Shiba Inu ni lebih naik ke atas, kita perlu breakout box ini dulu. Breakout box ini meaning next target kita berada mana? Next target kita mostly kita akan berada di kawasan ni. Ini 1.6 dia. Kalau kita targetkan swing mana swing high ini tu swing low 1.6 kita berada di kawasan ni. Tengok align dengan tu punya kawasan tadi, dia tanda di kawasan ni. So inilah kawasan net position dia. Kalau kita nak tengok quarter price tu sampai, nampak break yang ni, barulah kita nampak dalam 0.001. Tu punya average berada, tu punya average berada untuk Shiba Inu. Shiba Inu tu tak ada average dah. Sebab apa? Shiba Inu yang profit semua tu dah keluarkan. 3.5 juta coin Shiba Inu tu semualah ada, yang itu consider. Kalau tu jual hari ni pun consider itu profit. So memang tak ada average tu berada di kosong. So kalau quarter price ni jatuh pun, itu hanyalah duit keuntungan, duit kuota modal tu dah keluarkan lama dah Shiba Inu ni. So itulah untuk Shiba Inu. Currently kalau nak monitor lagi short term, ni swing high ni, swing low ni sampai kawasan ni tu berada resistance. Walaupun tak perlulah kita monitor yang kecil ni, kita monitor yang besar terus. So kalau breakout ni barulah kita nampak momentum yang strong ke atas. So guys, untuk di ruangan komen semalam ada tak yang bertanya, tak ada yang bertanya pasal request. So thank you. Nanti tu akan, kalau ada request anda tulis di ruangan komen, nanti tu akan buatkan. So itulah untuk di news sikit, kita tengok apa yang berlaku. Ada tak news? Kita tengok value lock DeFi swell by 7 billion, Tron VS Spike 34, Ethereum dominate by 60%. Tu tak banyak yang kita nak tengok, yang tak news yang kata menarik, tak ada sangat. Bank of England crypto need action regulation law enforcement. So ini yang macam Tunjuk cakap kan, tahun ni kita tengok, kita nampak dah kuartal institusi dah start baru, kuartal dah masuk, bank-bank pun dah start nak buy crypto, tapi tak boleh nak full all in lagi. Sebab apa? Tak ada lagi regulation. Bila tak ada regulation ni, kuartal investment tu macam tak selamat lah, tak ada insurance. So ni kita tengok time ni, yes kita tengok drop macam mana UST di attack tu. Meaning kita nampak untuk long term kita akan expect untuk next bulan ada apakah yang kuartal news ataupun news besar yang kita nampak akan menyebabkan price tu naik. Ada dua sebenarnya. Yang pertama ETF spot, kemudian kita nampak regulation berlaku setiap bank. So meaning allow dia, regulation ni akan menyebabkan kata government beri kebenaran untuk bank ni buat account, contoh untuk customer yang Bitcoin ni, customer yang kata buat dalam bank ni, kata invest dalam kripto. So senang saja, kata tak perlu direct pada Bitcoin, kata direct pada bank saja, bank akan holding anda punya coin. Lebih kurang macam tu. So itulah kata net semburan punya potential news. So apapun Elon Musk boring company accept lah, dia lah kata another kata Dogecoin ni kan. Tapi Dogecoin naik tak Dogecoin. So Dogecoin pun tengok ikutkan tak naik sangat pun, biasa aja.
Yes, Dogecoin still lagi berada di kawasan support resistance seperti mana yang kata di Shiba Inu tadi. So apapun news tu anda janganlah percaya bulat-bulat sangat kata Dogecoin, Shiba Inu ni atau meme coin aja ataupun speculation coin. So anda invest lah coin yang lain. So Shiba Inu lah kata dua ada invest juga Dogecoin ni. Tapi so buy sikit aja. Untuk Shiba Inu pun profit dah keluar kan. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Tak ada banyak pun yang tu nak sharekan untuk anda untuk pagi ni. Mostly kita tengok hanya di Bitcoin saja. Beware untuk bull trap ni. So apa pun berlaku kenaikan, siapa yang dah buy consider boleh take profit di kawasan 23, mungkin ambil sikit 50%, bergantung kepada anda. Kalau anda long term biarkan saja. Ini apa berlaku, kita tengok ekonomi getting worse, kita tahu inflation pun makin naik. Even Malaysia sendiri pun bank negara dah announce akan ada kenaikan 25 base point, iaitu kita nampak 0.25%. Tu currently kita punya interest rate di Malaysia adalah 2%. So 2% akan dinaikkan lagi tambah 0.25% akan menjadi 2.25%. So apakah efek bila interest rate ni naik? So bila interest rate naik, segala loan dalam Malaysia, tak kira anda loan rumah, loan kereta, loan ASB, sini loan punya SSB pun dah naik RM30 untuk bulan net payment. Sebab apa? Daripada 718 dah naik sampai 800 lebih, 819. So kenaikan RM30 untuk 2.20. So ni dah 2.5, mungkin dalam sebulan 2 lagi dapat lagi surat dan ada kenaikan. So meaning kita akan expectationkan untuk tiny interest rate akan dinaikkan setiap bulan. So meaning tinggi lah. So meaning siapa yang dapat buat loan rumah, loan kereta tu nak tak nak kena hadap aja. So meaning current ni adalah cash king. So meaning anda simpanlah cash, jangan berbelanja sangat, jangan boros sangat. Sebab apa kita tahu siapa yang ada buat loan rumah, loan kereta ni, anda perlu sediakan duit untuk cover kenaikan interest rate ini. So hopefully nanti kalau banyak sangat, hopefully akan USP boleh kita buat keluar lagi. So kalau ke SB tu boleh buat keluar lagi, alhamdulillah. Itu another dana yang kita boleh guna untuk buy crypto nanti masa lower. So itu even yang keluar sebelum-sebelum ni pun tu dah simpan dalam SB, to be ready saja untuk invest lagi. So guys, rasa itu saja untuk pagi. Like and subscribe. Jumpa lagi anda next review, iaitu malam nanti saya live. Tak pasti malam ni Zul akan buat live, tidak. Sebab apa? Ikutkan pagi besok Zul akan nak balik kampung. So mungkin malam ni tak ada live. Sebab apa? Zul nak prepare camping pack bag sikit kan, kemas-kemas barang sikit. Kemudian kemungkinan besar malam ni tak akan ada live. Apapun nanti Zul akan updatekan di Discord channel. Guys, itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jangan tertipu, ini adalah hanya bull trap untuk jatuhan lebih ke bawah. So guys, Assalamualaikum. Like and subscribe. Bye bye.